Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat bertemu dalam siri kuliah kita bersama PQDM, Pertubuhan Quran Daily Malaysia. Alhamdulillah, kita sudah banyak membincangkan isu-isu berkaitan dengan kefahaman kita dalam bab agama, bermula dari tadabbur Quran, kemudian kita belajar berkenaan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar tentang akidah, dan hari ini kita nak sambung lagi bacaan kita pada mengenali amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebelum daripada ni kita dah baca mukaddimah bab sunnah ni apa. Itu bab sunnah ni semua benda yang dikaitkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada perbuatan Nabi, perkataan Nabi, iqrar Nabi, semualah yang berkaitan dengan Nabi. Dan sunnah Nabi ni terbahagi kepada tiga sebenarnya. Kalau kita boleh sebut sambungan sedikit mukaddimah kita lah. Sunnah Nabi ni terbahagi kepada tiga. Yang pertama dipanggil sunnah tashri'iyah, sunnah yang menjadi syariat untuk kita. Itu maksud sunnah tashri'iyah. Sunnah Nabi yang Nabi buat untuk umat dia ikut. Dari sudut sama ada benda ni wajib atau benda ni sunat, atau benda tu Nabi tinggal sebagai makruh, atau Nabi tinggal sebagai haram, yang menjadi syariat untuk kita. Yang itu dipanggil sunnah tashri'iyah. Yang ni paling banyak. Sunnah ni paling banyak kerana Nabi diutuskan untuk mengajarkan kepada kita. Sunnah yang kedua dipanggil sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah ni sunnah yang berkait dengan kehidupan Nabi bermasyarakat pada ketika itu. Seperti contoh Nabi naik unta. Sebab memang kenderaan masa tu unta. Kalau ada kereta, Nabi akan naik kereta. Kalau ada motor, Nabi akan naik motor. Kerana Nabi menggunakan kenderaan pada masa tu, kerana itulah wujud kuda, unta. Maka sunnah macam ni tidak disyariatkan kepada kita untuk ikut. Maknanya, sebagai contoh, tak adalah kita kata kita kena import unta waktu hari kat Malaysia ni sebab kita nak naik unta sebab dia sunnah. Tak. Jawapan dia, Nabi naik unta kerana itu jibiliyah, kehidupan masa tu begitu. Sama juga dengan penduduk setempat Madinah masa tu makan roti. Bukanlah kita kata, oh kita hari ni tak boleh makan nasi, kita makan roti kerana ini sunnah. Walaupun Nabi makan, tapi Nabi makan kerana tu disebut jibiliyah, kehidupan Nabi di situ masa tu memang makan roti. Ada Nabi makan nasi, ada juga. Ada Nabi makan ayam, makan daging, ada juga. Mana Nabi makan lauk-lauk pun ada. Bukanlah bermakna bila Nabi makan roti pada kebanyakan waktu kita pun ikut makan roti. Begitu. Sebagai contoh, tapi dalam bab makan Nabi ada perintah tak? Sunnah tashri'iyah ada. Nabi suruh makan tangan kanan, yang tu betul. Nabi suruh makan jangan membazir. Nabi suruh makan yang dekat dengan dia. Itu sunnah syariat. Tapi kalau bercakap soal kita kena makan roti sebab roti ni sunnah, tak, itu jibiliyah kita panggil. Kerana kehidupan Nabi masa tu. Pemakaian sama juga. Tidak ada pemakaian khusus. Yang ada Nabi SAW pakai apa yang mudah. Nabi ada baju cantik. Kalau orang kata, oh compan camping tu adalah sunnah, kita pakai baju koyak compan camping, jawapan dia tidak. Nabi memang zuhud, tapi ada Nabi pakaian dia cantik. Hari Jumaat Nabi pakai baju cantik, hari raya Nabi pakai baju cantik. Jadi kerana jibiliyahnya, yang diperintahkan pakai pakaian yang elok, tutup aurat, itu syariat kita. Jadi kita faham jibiliyah ni bukanlah untuk diikuti, melainkan kalau kita buat, kita tahu ini adalah pernah Nabi SAW buat, kita suka kerana Nabi pernah buat. Tapi nak kata dia syariat, tidak. Yang ketiga, sunnah yang ketiga ni adalah sunnah khususiyah. Sunnah khususiyah ni khas untuk Nabi je, tidak untuk umat.
dan orang lain pun tak buat untuk pada masa tu. Sebagai contoh, Nabi kahwin sampai 9. Dan total isteri Nabi tanpa yang dah meninggal ada 12. 12. 11 ke 12? 11. Jadi makna Nabi SAW kahwin tu dia adalah sunnah yang khas untuk Nabi, bukan untuk kita ikut, bukan jibiliah, tapi khas untuk Nabi SAW. Jadi yang khas untuk Nabi ni kita tak ikut kerana Allah Ta'ala bagi untuk Nabi sahaja, dan dia bukan satu syariat untuk umat untuk ikut. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam kita mencari sunnah sebagai ibadat, dalam kita mencari sunnah sebagai syariat, maka kita kena pilih atau kita kena ikut sunnah-sunnah Nabi yang bersifat tasyri'iyah ni. Dan sunnah-sunnah ini ada banyaklah. Kita dah baca sebelum daripada ni tentang pengenalan sunnah. Kita dah baca sebelum daripada ni tentang bagaimana keadaan para salaf dalam mengikuti sunnah Nabi SAW, sehingga Al-Imam ataupun Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang masyhur, kita semua tahu bahawa beliau adalah imam fit ta'assi, orang yang sangat suka mengikuti Nabi dalam apa jua keadaan. Sehingga pernah dia bersama kafilah 70, kalau tak silap 70 kafilah haji, dia berhentikan semua kafilah tersebut, orang beribu orang berhenti, dia pergi kencing di satu tempat. Sehingga orang tanya, apa kamu berhentikan semua kami ni untuk kamu kencing je? Dia kata, betul, kerana aku nak bagi tahu di situlah waktu aku berhaji dengan Nabi SAW, baginda buang air. Begitu sekali mereka nak tahu sisi kehidupan Nabi SAW, dan mereka nak tahu bagaimana keadaan baginda dalam ibadat dan juga kehidupan. Kerana mereka adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi SAW. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat PQDM sekalian, berdasarkan mukadimah yang kita sebut, maka kita sebagai umat Nabi ni, kita kena carilah mana sunnah Nabi yang boleh kita ikut, yang patut kita ikut dan diberi pahala apabila kita mengikutinya. So kita cari bab sunnah tasyri'iyah saja. Ada orang suka bab selipar. Selipar ni termasuk sunnah mana? Sebagai contohlah, selipar ni apakah sunnah syariat? Mana kita kena pakai bentuk selipar yang macam tu, ataupun sebenarnya itu adalah jibiliyah, orang lain pun pakai selipar lagu tu juga? Jawapannya sunnah jibiliyah. Selipar tu bukanlah bab ibadat, itu adalah bab pakaian yang ada pada masa tu. Bentuk selipar pun tidak disyariatkan. Yang kita syariat, pakai selipar kaki kanan, buka selipar kaki kiri. Kalau buka kedua-dua. Kalau pakai kedua-dua. Jangan pakai sebelah aja. Itu sunnah tasyri'iyah. Adapun bentuk selipar, saiz selipar, tak ada kata pakai selipar saiz 7 dapat pahala lebih daripada saiz 6. Tak ada, mana ada. Jadi kita sebagai umat ni, kita kena cari mana yang syariat, mana yang Nabi ajar untuk kita ikut dia, supaya bila kita buat mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, sambungan kita dalam bab ni ialah sunnah-sunnah yang ditetapkan waktunya. Jadi pengarang kita ni, dia susun pengarang kita ni dia susun buku ni berkait dengan waktu. Sunnah Nabi pada waktu sebelum subuh apa dia? Sunnah Nabi waktu lepas subuh apa dia? Waktu duha apa dia? Waktu zuhur apa dia? Waktu asar apa dia? Waktu maghrib, waktu isyak. Ada sunnah-sunnah yang ditetapkan waktu, dan ada sunnah yang umum, tak tetap waktu. Bila-bila masa kita nak buat, masuk tandas. Bila-bila masa pun masuk tandas. Tak kira pagi ada, petang ada, tengah hari ada, malam ada. Itu sunnah juga. Ada sunnah yang tidak ditetapkan waktu. Jadi kita ni, kita nak baca sunnah-sunnah yang ditetapkan waktu dahululah. Okay?
Okey tak? Boleh kita start? Okey, para jemaah yang dirahmati Allah, para pendengar, sahabat PQDM semua, kita sama-sama membedah buku ini. Walaupun mungkin kita bedah dengan cara cepat sikit lah, sebab buku ni semua total dia 280 muka surat. Banyak muka surat dia. Jadi kita baca, kita ambil poin-poin yang ada. Kalau perlu penjelasan, baru kita jelaskan. Okey? Baik. Kita ambil tajuk sunnah-sunnah yang ditetapkan waktunya. Maksud dia sini, sebelum fajar, waktu duha, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isyak. Yang dia sehari semalam tu dia pusing. Baik, jadi kita ambil yang pertama, sunnah sebelum fajar. Nabi buat apa? Pertama, Nabi bangun tidur lah masa ni. Okay? Bangun tidur. Sebelum fajar ni bangun tidur lah. So, apa yang kita kena buat bila kita bangun tidur? Ada tak petunjuk Nabi SAW ajarkan kepada kita? Jawapannya ada. Jawapannya ada. Apa dia? Bila kita bangun tidur, pertama Nabi SAW ni bangun gosok gigi lah. Ini antara sunnah. Okay. Berdasarkan hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau bangun pada malam hari, beliau menggosok giginya dengan siwak. So kita ingat bangun tidur ni kita gosok gigi, tapi alhamdulillah pak kita ni banyaklah. Kebanyakannya orang gosok gigi lah. Pada sekolah pun cikgu-cikgu pun dah ajar kat kita ni. Doktor-doktor pun dah ajar dah. Cuma dia ajar tu untuk jaga sebagai kesihatan dan kebersihan. Kalaulah cikgu-cikgu, doktor-doktor, misi-misi tu dia ajar kepada anak murid dia bangun pagi-pagi gosok gigi ni, ia adalah sunnah Nabi. Saya mereka buat tu kerana mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu lebih baik. Yang itu lebih baik. Dan kita pun kalau ada anak-anak, kita kata dia bangun pagi gosok gigi tu. Kenapa guna gosok gigi pula? Sunnah Nabi kita dulu, bila dia bangun dia gosok gigi. Nah, kalau kita buat kerana sunnah, kita dapat pahala. Kalau kita buat kerana kebersihan sahaja semata-mata, maka dapat kebersihannya lah, tak dapatlah pahala ikut sunnah tu. Nampak tak? Jadi Nabi SAW ni dia bangun, mula-mula sekali dia gosok gigi. Dalam riwayat Imam Muslim, jika Nabi SAW bangun untuk melaksanakan salat tahajud, baginda gosok giginya dengan siwak. Okey, itu yang pertama, satu sunnah. Saya rasa kita baca dah secara ringkas sebelum daripada ni, tapi kita ulang balik lah, sebab sebelum ni kita tak ada buku nak tengok kan. Yang kedua, lepas Nabi bangun tidur, lepas gosok gigi, dia pun baca doa. Baca doa bangun tidur. Baca doa bangun tidur. Kalau sebelum tidur baca dah, tapi sebab oleh kerana dia selepas isyak kita tidur ni, mungkin pengarang kita ni dia tekankan doa bangun tidur, tapi bersamanya package doa lah. Doa tidur, mula dan bangun. Jadi bila nak tidur baca apa? Bismikallahumma amutu wa ahya. Ada yang baca Bismikallahumma ahya wa amut. Okay, ini dalam riwayat hadis Nabi SAW sebut Bismikallahumma amutu wa ahya, di riwayat Bukhari tak salah. Kemudian bila bangun tidur, Nabi SAW baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bangun baca doa. Gosok gigi, baca doa. Kemudian selepas daripada tu mengusap kedua mata. Kita macam ni, bangun-bangun kita ngantuk, Allahu Akbar, ngantuknya siap nguat lagi kita ngantuk tak. Jadi kita gosok muka kita ni, hilangkan rasa mengantuk tu. Ini sunnah. Pasal apa? Sebab Nabi buat. Dia kata, ustaz, kan Jibilli tu, Jibilli dalam bab ni, perbuatan ini yang sahabat tengok dan riwayatkan kepada kita. Jadi orang lain tidur juga, cuma bangun lain, tidur lain-lain, kita tak tahu. Tapi bila Nabi SAW buat, ini menunjukkan sunnah baginda. Okay?
Ada riwayat, dua-dua tu ada riwayat. Bismikallahumma ahya wa amut dengan bi amutu wa ahya. Makna tak lari lah. Okey. Baik. Kemudian dia usap mata. Lepas tu tengok ke langit. Dalam riwayat ni dia kata tengok ke langit. Sebab apa? Bersama tengok ke langit itu membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Ada yang kata nak baca ni bangun tidur baca terus pun boleh, ataupun nak buat bacaan dalam solat pun boleh. Mana solat malam kita baca ayat ni. 3 sunnah ini terdapat dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana dia menginap pada satu malam di rumah Maimunah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan isteri Nabi ni makcik dia, mak dara dia lah. Dia pun baring sisi Rasulullah. Rasulullah pun tidur. Rasulullah kemudian bangun tengah malam, dia pun tengok Rasulullah bangun. Masa dia tengok ni lah dia bagi tahu kat orang lain, dia bagi tahu kepada sahabat-sahabat lain, dan sahabat-sahabat lain meriwayatkan kepada generasi lepasnya. Dia kata apa? Waktu sampai tengah malam, Nabi tidur awal malam, tidur sampai tengah malam, atau sedikit sebelumnya atau sedikit selepasnya, lebih kurang tengah malam. Dia kata Rasulullah bangun. Kemudian Rasulullah duduk. Bangun daripada tu, Rasulullah bangun duduk. Kita ni setelah belum duduk, Allah dah betul agak apa tu, ngantuknya, tidur balik. Rasulullah bangun. Nak bangun ni pun berat dah kita ni. Berat selimut tu rasa, ya Allah, beratnya. Kena lawan. Jadi bangun, duduk. Kemudian dia tengok Nabi mengusap kedua matanya dengan tangan. Tengok. Nabi usap kedua mata dengan tangan. Hilang rasa ngantuk tu. Kemudian dia kata Nabi pun membaca ayat-ayat penutup surah Ali Imran. Surah Ali Imran ni kalau kita perhati makna dia nya, pertama dia ingatkan kita kepada Allah. Yang kedua, dia tak nak bagi kita menyerupai orang-orang musyrikin. Yang ketiga, perintah Allah supaya orang beriman ni sabar di atas jalan ibadat dan sabar di atas ujian yang menimpanya. Jadi bila baca ayat ni seolah-olah memberi kekuatan. Bila kita faham lah, kita faham ayat ni, maksud dia, tujuannya Allah SWT suruh kita sabar waktu buat ibadat. Jadi lepas dia tengok Nabi bangun, gosok mata, baca doa, baca penutup surah Ali Imran. Kemudian dia kata Nabi bangkit, ambil kantung air yang tergantung, baginda berwuduk dan memperbagus wuduknya, lalu baginda berdiri dan salat. Jadi ini perbuatan Nabi yang disyariatkan. Apa dia? Bangun tidur, gosok muka, baca doa, gosok gigi, gosok muka, baca doa, bangun tidur, dan kemudian baca ayat dari 10 akhir surah Ali Imran. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bangun pada akhir malam, lalu keluar rumah dan menatap langit, kemudian membaca, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Okey. Dikata di sini Nabi SAW baca ayat ni sebelum berwuduk. Ini menjadi dalil bolehnya membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas kecil. Cuma Ibnu Abbas bila tengok tu, memang Nabi baca situ. Itu yang lebih utama lah. Okay? Baca lepas kita bangun daripada tidur tu. Ingatkan diri kita ni bahawa kita nak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Setelah itu Nabi SAW pun berwuduk. Baru Nabi berwuduk. Jadi kalau tanya, boleh ke Ustaz kita bangun-bangun baca ayat Quran lalu sedangkan kita tak ada wuduk lagi? Sedangkan kita dalam keadaan hadas lagi, boleh ke nak baca Quran tu? Jadi berdasarkan ayat ini, Nabi SAW dia baca ayat ini waktu sebelum berwuduk. Ini menunjukkan bahawa orang yang berwuduk boleh baca Quran
Orang berwuduk pula tak. Orang yang berhadas kecil boleh membaca Al-Quran. Okey. Kalau hadas besar tu saya dah terangkan sebelum ni, walaupun dengan teknologi yang ada macam-macam. Okey. Apa tu? Apa Allahu Akbar, kita nak sebut apa tak ni? Hadas kita boleh baca Quran walaupun kita dalam keadaan tidak berwuduk selepas kita bangun tidur. Okey. Waktu kita bangun tidur, takkan nak ambil wuduk dulu, ataupun takkan nak baca Quran dulu sudah tak ada wuduk. Jawapan dia, kalau ada Nabi buat macam tu, itu menunjukkan boleh lah. Kalau Nabi, kadang-kadang kita ni kena letak tolak ukur kita tu, jangan perbahasan kita tu kemudian lah. Nombor satu sekali Nabi. Sebagai contoh malam minggu lepas saya buat satu camp ibadat sunnah dekat sekolah tahfiz saya. Bila kita buat camp ibadat sunnah ni kat sekolah tahfiz, kita campaign budak-budak ni, kita ajar berwuduk cara Rasulullah, solat cara Rasulullah. Jadi waktu kita ajar berwuduk tu, kita ajarlah ambil wuduk dengan basuh rambut ni kan. Lepas ni kita akan ada juga, kita ambil wuduk ajar rambut. Nabi SAW daripada depan tarik ke belakang, kemudian tarik ke depan balik. Kemudian ada riwayat Nabi sampai terus dengan telinga. Itu satu kali basuhan. Tak angkat tangan lah. Jadi ada budak-budak kata, kalau macam tu mustakmal lah tu, air ustaz tak sah, tak boleh. Jadi kita kata, kalau kata tak boleh, nombor satu sekali yang kita sebut tu hak Nabi. Takkanlah orang tu dia nak judge juga wuduk Nabi tu. Tak betul. Ya, ni Nabi ni dia kena jadi sumber atas sekali. Kita hukum kita ni duk belakang, bawah daripada tu. Kalau Nabi buat, takkan kita kata tak boleh, sebab Nabi tu Nabi. Baginda ni menjadi contoh syariat untuk kita. Jadi Nabi SAW tu kalau dia buat, kita tak bertikai lah. Jangan pula kalau macam ada satu kes dulu juga. Saya jadi imam. Bila saya jadi imam, saya suka iktidal tu panjang sikit. Iktidal, sami Allahu liman hamidah, pakai kepala balik. Sami Allahu liman hamidah. Pakai spek cantik lagi daripada ni. Nampak macam Cina mata sepek jadi. Saya kata macam mata sepek bila pakai, tak pakai spek. Sebab mata biasa dia jadi kecil lah kalau tak pakai spek. Ni okey sikit. Baik. Jadi saya tidak panjang. Sebab saya suka baca zikir Nabi, baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lepas tu kadang-kadang kita baca mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Jadi antara sami Allah liman hamidah dan pagi doa tu juga panjang. Ada seorang tu dia kata, ustaz semayang tak sah tu, tak boleh semayang belakang dia tak sah. Dia sampai kalau saya jadi imam, dia tak semayang belakang saya. Sebab dia kata semayang tak sah kerana hujah dia kerana memanjangkan rukun yang pendek. Rukun pendek tu apa dia? Iktidal. Rukun panjang tu apa? Rukuk dan sujud. Jadi dia kata iktidal saya ni lebih panjang daripada sujud dia atau rukuk dia, menyebabkan dia kata semayang ni batal. Saya pun kata, nak kata batal macam mana? Sebab yang saya buat ni ikut Nabi SAW. Nabi ni kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bila Nabi salat, iktidal Nabi ni panjang seakan-akan kami, yakni para sahabat, mengira Nabi SAW lupa untuk bersujud. Sampai setara tu. Jadi sebelum kita bincang bab boleh tak boleh, kita tengok dulu Nabi. Sebab Nabi SAW dia sumber. Kalau Nabi buat, takkanlah orang ikut Nabi dikebatal. Boleh faham tak? Jadi bila kita ikut Nabi ni, sebenarnya selesai masalah kita, insya-Allah lah. Sebab apa? Sebab contoh Nabi tu yang terbaik. Contoh Nabi tu adalah yang terbaik. Jadi dalam kes tadi kita kata, boleh ke dosa nak baca Quran pada baru bangun tidur, tak berwuduk lagi? Jawapannya, itulah yang dilihat oleh Abdullah ibnu Umar, perbuatan Nabi SAW
bangun daripada tidur sewaktu dia tidur di rumah makcik dia. So kita katakan tak ada masalah lah, sebab Nabi buat, kita pun tak ada masalah lah. Selama Nabi mencontohi, maka kita pun mengikuti. Selama Nabi mencontohi, maka kita pun mengikuti. Baik. Dalam riwayat Muslim terdapat penjelasan apa yang dibaca beliau untuk siapa saja yang hendak mengamalkan sunnah ini, iaitu memulai dari ayat di atas sampai akhir surah Ali Imran. Akhirnya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Baik. Nabi SAW membacakan ayat-ayat ini sebelum berwudu. Ia menjadi dalil bolehnya membaca Al-Quran dalam keadaan hadas kecil. Jadi apa? Tadi apa dia? Bangun tidur, gosok muka, baca doa. Betul. Satu lagi apa dia? Baca ayat Quran surah akhir surah Ali Imran. Yang seterusnya, ni bab wuduk dah lah. Cuci dua tangan, bab wuduk dah ni. Okey. Kemudian istinsyaq wal istinthar sebanyak 3 kali. Dalam kumur tu ada package dipanggil istinsyaq, maksudnya sedut. Istinthar, hembus. Jadi disunatkan kita sedut air wuduk tu masuk dalam hidung kita, kita panggil istinsyaq. Kemudian kita hembus pula dengan tangan kiri. Kita kata keluar air tu, maka dia panggil istinthar. Istinsyaq, masuk air dalam hidung. Istinthar, buang air daripada hidung. Dua-dua ni adalah sunnah. Dua-dua ni adalah sunnah. Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat. Okay? Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaklah dia beristinthar 3 kali kerana syaitan bermalam di lubang-lubang hidungnya. Dahsyat, syaitan ni duduk tidur di dekat lubang hidung kita ni. Sedap pula dia tidur. Jadi kalau orang tu tidak cuci air, masuk air dalam hidung tu, maknanya kesan tidur syaitan tu ada lagi lah. Wal'iyadu billah. Baik, jadi Nabi SAW dia buat macam mana? Ambil ni bab wuduk dah ni. Sebenarnya kita masuk basuh tangan, kemudian kemudian kumur sekali dengan masuk air. Kumur separuh, masuk air hidung separuh, hembus dengan tangan kiri, kemudian kumur buang pula dengan tangan dengan buang hak yang di kumur tu. Jadi bab-bab tu, okey, ini antara sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ambil air separuh, kumur separuh lagi, sudut dari hidung, kemudian buang. Yang ni jarang orang buat ni. Kalau kita pergi tengok dekat-dekat orang ambil wuduk dekat surau masjid, tuan-tuan pergi tengok. Kita tengok kat masjid, tunggu je. Tapi kalau kita nak tambah, nak ajar pelik-pelik pun, lebih-lebih pun, dia orang kata memandai-mandai pula. Siapa dia suruh kita buat memandai-mandai pula, dia kata. Kita nak tegur. Padahal benda ni sunnah betul daripada Nabi SAW. Kalau letak banner kau ingatkan orang, masukkan istinsyaq. Ni kalau kempen kitanya, kalau boleh lah kita buat kempen ambil wuduk dengan sempurna ni, termasuk istinsyaq dengan istinthar. Kita ajar orang ni supaya supaya buat apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara macam mana? Sekali lagi saya tunjuk. Kalau kita ambil air, separuh air tu kita letak dalam mulut. Separuh lagi
kita sujud dalam tu. Jangan terlalu kuat lah, sebab Nabi SAW tak bagi kalau orang tu berpuasa. Lepas dia sujud tu, dia pun embuh dengan tangan kiri. Embuh tangan kiri, dia keluar air, lepas tu sempurnakan agar tu wuduk. Okey, ini antara sunnah yang kita buat. Kerana Nabi SAW kata, hikmat dia, lubang hidung kita ni, bila kita tidur duk krong. Tak, lubang hidung tu kan, dia lubang hidung tu rupa-rupanya tempat syaitan bermalam. Jahat sungguh syaitan ni mari tidur dalam lubang hidung orang ni. Tapi Allah Ta'ala mentakdirkan gitu. Dia memang nak ganggu manusia. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada gangguan syaitan dan juga iblis ni. Baik, kita pergi lagi. Jadi okey, istinthar 3 kali, istinsyaq pun 3 kali, kerana syaitan bermalam di lubang-lubang hidungnya. Dalam riwayat Bukhari, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaklah dia berwuduk dan beristinthar sebanyak 3 kali. Okay. Para ulama berbeza pendapat tentang hukum istinthar 3 kali setelah bangun tidur kepada 2 pendapat. Ada 2 perbezaan pendapat. Yang pertama, para ulama berbeza pendapat tentang hukum istinthar 3 kali sebelah bangun tidur kepada 2. Apa dia ni? Berbeza pandangan. Pertama, ada orang kata mengenai hukum istinthar 3 kali setelah bangun tidur kepada 2 pendapat. Yang pertama, mereka kata sunnah, kerana alasan hukum yang tertera di dalam hadis, kerana syaitan bermalam di lubang-lubang hidungnya. Ini antara hikmah lah. Sisi pendalilannya, kerana bermalamnya syaitan di sini tidak mendatangkan najis, sehingga seseorang diharuskan untuk menghilangkannya. Pendapat kedua, istinthar hukumnya wajib, kerana pemerintah pada asalnya menunjukkan yang wajib, dan tidak ada dalil yang memalingkan perintah tersebut dari hukum wajib. Sementara itu, apa yang dilakukan oleh penganut pendapat pertama bukanlah dalil yang memalingkan perintah itu dari hukum wajib, kerana hikmah dari perintah untuk melakukan istinthar boleh jadi bersifat tersembunyi dan bukan kerana adanya najis. Jadi kita nak ikut sunnah ni, kita buat atur dulu. Kita ambil sikit-sikit satu hari. Lama-lama jadi banyak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Okey. Faedah ni, seumpama syaitan bermalam di lorong-lorong lubangnya, Allah. Ulama beza pendapat. Maksud ke apa syaitan duduk dalam lubang hidung kita? Faedah ni dia panggil faedah yang mendatang. Sekejap dia tarik. Ada yang kata bermalamnya setan dalam hadis ni bukan secara hakiki, maka yang pertama dia maksudkan adalah kotoran yang terdapat dalam hidung yang seperti syaitan. Jadi kata bukan syaitan betul, kotor lubang hidung tu lebih pada syaitan. Seolah-olah gitulah. Jadi ada yang mengatakan illah pertama lah kotor, jadi kena basuh hidung ni, kena hilangkan kekotoran. Ada yang berkata satu yang kata bukan hakiki. Nabi sebut contoh ya, jalan-jalan yang Nabi SAW sebut syaitan tu, Nabi sebut syaitan, Nabi bermaksud jalan-jalan lain, jalan yang bukan hakikat, jalan kekufuran atau apa, jadi syaitan itu. Tapi ada juga yang kata hadis ni syaitan tidur dalam lubang itu memang macam tu sungguh. Syaitan benar-benar bermalam. Sedap dia tidur dalam lubang itu. Kita nak cari tempat tidur pun tak jumpa. Kadang-kadang tu lah, bawa kereta letih kau, ataupun orang tak ada rumah, tak ada motor, dia dah fikir hari ni nak tidur mana ni. Kita dah mikir gitu.
Kita duk mikir nak tidur mana. Setan memang dia mari tidur sungguh. Mari bercamping nampak dia kali. Buat piknik dalam tu lubang hidung. Jadi kata takkanlah boleh. Kita tak tahu. Dan Nabi kata macam tu. So ada pandangan yang kata yang tidur tu bukan secara hakiki. Ada yang kata memang syaitan mari tidur dalam tu. Duk berkampung dalam lubang itu. Jadi sebab tu hikmat dia ialah kita sedut air, kita hembus balik kanan kiri sebagai membersihkan hidung kita. Okey. Kalau orang kata tak masuk akal lah, macam mana syaitan boleh tidur lubang hidung. Jangan kata gitu. Nabi SAW sebut inna syaitana yajri fi ibni Adam majrad dam. Syaitan ni dia mengalir dari tubuh anak Adam seperti mana darah tu mengalir. Jadi tak pelik lah kalau syaitan diisbatkan boleh tidur dalam lubang hidung, sebab memang tu kerja dia. Okey. Dan Nabi SAW bila ajar gitu, macam kita menguak lah, kita kata contoh menguak. Syaitan nak masuk dalam mulut kita lagu mana kita dah fikir. Padahal kita menguak macam tu lah, tak ada nampak pun syaitan. Jawapan dia, bila kita menguak tutup mulut, syaitan tak boleh masuk. Jadi bukan sebab syaitan apa tu pandai ke apa, tak. Syaitan ni bila dia memang kerja dia. So bila kita baca sesuatu yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun tak boleh nak buat. Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun boleh jadi sebab yang ketiga memang bukan sekadar duduk, sebab syaitan ni dia kecing pula dalam lubang telinga. Sehingga Nabi SAW kata orang tidur sampai lepas salat subuh, orang ni dikencing syaitan. Telinga dia tu syaitan kecing, sebab dia tak khabar. Baik. Adapun mulut dapat tertutup, tapi macam Nabi, orang nak nguat tutup mulut. Jadi Nabi kata tutup mulut, syaitan tak masuk. Macam mana kita? Jangan tanya, sebab ini adalah ayat Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan untuk kita baca dan juga sampaikan kepada orang lain. So bila nguat tutup mulut, gitu ya. Tak adalah kata tutup dengan selotip ke tutup apa ke, tak nak bagi syaitan masuk, tak. Jadi sebab itu sunnah ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, adalah kekuatan. Sunnah Nabi ni kekuatan. Kalau kita mampu buat sunnah Nabi, buatlah. Kerana dia menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk melawan syaitan. Baik. Dalam riwayat kata, dalam riwayat muttafaqun alaih, Abu Hurairah kata, hendaklah dia melawan. Kalau nak menguat juga, lawan semua kemampuannya. Kerana jika salah seorang di antara kalian mengucap dia siapa, maka syaitan akan tertawa. Sama tak tutup mulut pula. Syaitan pun suka. Jadi Nabi suruh kita tutup mulut, lepas tu tahan. Kalau kita nak nguak apa, gitu ya, buat ataupun nguak pun tutup mulut, tapi jangan sampai bunyi. Bila tu dia kata ni syaitan akan tertawa juga. Walau bagaimanapun, wajib atas setiap muslim beriman, membenarkan, melaksanakan dengan taat, baik ia mengetahui atau tidak mengetahui hakikat, sehingga hal itu termasuk sesuatu perkara yang tersembunyi baginya dari ilmu Allah yang meliputi dengan segala sesuatu. Baik, lepas habis dah ambil apa tu sunnah yang kita sebut tadi, baca doa dah, siwak dah, kemudian Nabi SAW mengajarkan umat supaya berwudu. Pagi-pagi tu berwudu. Hal ini sesuai hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang telah lalu, tatkala Nabi SAW hendak salat, baginda bangkit menuju kantung air yang tergantung lalu berwuduk dengannya. Dalam masalah wuduk, dan kita akan bahas beberapa sunnah dalam wuduk secara ringkas dalam bentuk poin-poin saja dan tidak terperinci untuk menyempurnakan sunnah
di antara wuduk. Jadi pengarang dia kata tak ada nak sebut panjang sangat masalah ni. Cuma kita nak tahu apa poin-poin yang utama yang Nabi SAW buat yang kita boleh ikut. Itu saja. Okey. Bab wuduk ni, dan kita akan lajukan sikit sebab kita dah biasa dengar. Tadi kalau kita bangun tidur kita berwuduk, kalau kita nak waktu nak ambil wuduk tu pun boleh kita basuh apa? Kita bersiwak, Kita bersiwak. Kerana Nabi SAW mengatakan kalau tidak memberatkan umat dia akan suruh umat dia ni bersiwak setiap kali untuk salat. Inda kulli salah. Jadi tu ya, bangun satu sunnah. Kalau kita nak masuk bilik air tu satu sunnah juga. Kita boleh buat dua-dua. Okey. Di antara sunnah wudu. Okey. Sebenarnya dalam bab sembahyang ni kebanyakan kita faham cuma bab detail-detail kecil-kecil ya. Kalau kita tak tanggung dan kita tak peringat, dia boleh merebak dah banyak ramai orang. Jadi tak faham agama. Baik. Jadi Nabi SAW sebelum berwuduk baginda kumur atau bersiwak. Keadaan keduanya di mana kita disunnahnya untuk bersiwak. Maka disunnahkan untuk orang yang hendak berwuduk bersiwak dahulu. Nabi kata kalau tidak kerana membebankan umatku, nescaya aku tak buat. Kalau tidak kerana membebankan umatku, nescaya aku akan suruhlah mereka. Kalau tidak kerana membebankan umatku, nescaya akan aku suruh mereka ni jaga. Jadi maknanya Nabi SAW sangat menekankan kepada sahabat supaya bersiwak sebelum solat. Jadi ni antara sunnah dia. Kemudian dalam bab ni juga belum pagi tu, bangun subuh, pastinya ambil air semayang. Jadi dia memasukkan sini ambil air semayang, dimulakan dengan bismillah. Kemudian setelah mula dengan bismillah, basuh 2 tapak tangan sampai sini, ambil wuduk. Kemudian basuh ni 3 kali. Kemudian basuh mulai dengan bahagian kanan. Balik kanan dulu. Kalau kita basuh muka, okeylah. Basuh tangan kanan dulu. Basuh kepala sama. Basuh kaki kanan dulu. Ini antara sunnah yang kita buat. Okey. Kadang-kadang orang tak sensitif tangan kanan tangan kiri ni. Saya Allahu Akbar. Baru ni kita tafi macam-macam kita tegur. Tegur buat lagi. Nak betul payah. Sebab dia dah biasa makan dengan tangan kiri. Minum terutamanya minumlah, Allah pak kita ramailah. Minum dengan tangan kiri dengan alasan takut gelas tu kotor. Jadi dia lebih sayang kepada gelas dia daripada sayang kepada sunnah untuk diikuti. Kalau dia tak ada sunnah, tak ada apa tu, tak ada komitmen ke apa, lagi bagus. Jadi Nabi SAW di tangan kanan dia boleh buat apa, ikut ya apa yang Nabi SAW buat dengan tangan kanan. Zikir Nabi, makan Nabi, kemudian elaklah daripada menyelisihi Nabi SAW. Walaupun sekadar kalau kita baca ambil kat kiri dulu macam mana, jadi sudah hukum tak ada masalah, tapi sunnahnya kita rugilah. Sebab Nabi SAW sebut, jika kalian mau berwuduk, mulai dengan tangan kanan kalian. So itu satu. Yang kedua pula, selepas daripada ambil wuduk tu, masih lagi dalam wuduk, ialah mulai dengan berkumur dan menghirupkan air ke hidung. Ambil serut dalam hidung. Nanti kita sampai dalam bab serut satu-satu ni. Hidung satu ni. Kalau kita ambil air separuh 2, satu di mulut, satu lagi sebelah lagi di hidung. Kata lain kita dapatlah pahala atau mengerjakan sunnah tu dalam masa seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW. Okey. Jadi kalau dia waktu asalnya sebelum daripada basuh muka lah, macam kita dah buat lah ni lah, kumur tu sebelum daripada basuh muka. Andai kata tiba-tiba dia nak berkumur istinsyak tu lepas daripada basuh muka, pengarang kita ni tak ada apa-apa dia kata. Sebab masih lagi dalam bahagian muka, rukun secara umumnya muka. Baik.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lepas kumur ambil air dari hidung, sembuh balik. Hembus tangan kiri, masuk tangan kanan, hembus tangan kiri. Keluar. Buat 3 kali, lepas tu mokok. Kemudian termasuk sunnah bersungguh-sungguh dalam berkumur. Maknanya kalau kita ni boleh tak lepas daripada siwak ataupun tak ada siwak, gosok dengan jari-jari kita ni. Sungguh dalam bab berkumur. Okey. Sehingga Nabi SAW, Nabi kata kalau nak masuk air dalam hidung kena bersungguh, kecuali kalau kamu berpuasa. Di saat itu Nabi SAW bagi keringanan sikitlah. Jangan tak kalau dalam keadaan berpuasa jangan kuat sangat. Dan ini menunjukkan bila orang tu terkuat boleh sampai kepada macam apa kita kata, dia ambil wuduk, dia hadisnya sebut balighu fil istinsyaq, bersungguh-sungguh, kecuali maknanya dalam most of the time, kebanyakan waktu bila kita ambil wuduk atau istinsyaq, kita kena bersungguh-sungguh dalam sudut, lebih kurang je tak. Okey. So ini termasuk tu. Kalau kita nak kumur lagi, kita gosok dengan jari kita. Kalau kita tak ada siwak, gosok dengan jari pun insya-Allah mudah-mudahan mendapat pahala seperti mana siwak. Walaupun tak sampai darjat itulah. Okey, setelah berkumur, kemudian isbagh ni kita nak faham supaya ambil air sembahyang tu penuhnya rata dan gosok-gosok tu isbagh, menyeluruh. Dan sunnahnya kita kata berkumur dengan istinsyaq, satu cedukan sambil separuh kumur, separuh lagi sedut, embuh tangan kiri, embuh daripada mulut, macam tu. Jadi ini satu sunnah berdasarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ambil kumur ni dengan satu cedokan. Tak payah kau nak buat mula-mula. Tapi lama-lama bila dah biasa, okeylah. Okey. Ibnul Qayyim berkata rahimahullah, tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan pemisahan antara berkumur dan istinsyaq. Tak ada hadis sahih yang Nabi pisahkan dia. Dan beliau beristinsyaq, menghirup air dengan hidung, menggunakan tangan kanannya, lalu beristinsar dengan tangan kirinya. Yang tu benda yang panggil istimewa dah tu. Di mana kita tengok bagaimana hadis meriwayatkan sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian basuh sapu kepala, lepas tangan basuh sampai siku, basuh kepala. Basuh kepala ni pun juga famous dah, cuma kita nak ulang balik bahawa kalau nak dapat pahala sunnah yang sepenuhnya, cara sapu kepala ialah bermula daripada depan sampai ke belakang, bukalah kopiah ni, kemudian tolak balik ke depan, kemudian turun balik, tak angkat tangan pun sampai ke telinga. Itu antara perkara yang kita boleh buat dan disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membasuh anggota wuduk 3 kali. Yang ni semua kita tahu dah, biasa dah kita buat. So sapu kepala tadi tu, sapu kepala tu, saya nak ambil satu peringatan bahawa sunnahnya afdal dalam mazhab Asy-Syafi'i sendiri ni, membasuh sapu seluruh kepalanya. Sapu seluruh kepala dia. Maknanya bukan sapu sikit-sikit, sapu seluruh kepala macam tu sampai ke depan. Orang perempuan macam tu lah, melainkan yang lebih panjang daripada rambut dia bau, tak kena dalam buatnya. So Nabi SAW buat macam tu. Dan sunnah yang terakhir dalam bab wuduk ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ialah baca doa lepas wuduk. Yang ni ramailah kalau dia tak baca sangat-sangat rugilah, kerana kelebihannya sangat-sangat besar. Apa dia? Nabi SAW kata,
tidaklah salah seorang dari kalian berwudu kemudian menyempurnakan wuduknya kemudian mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Siapa yang baca begitu maka dia nanti akhirat nanti boleh masuk syurga melalui mana-mana pintu yang dia kehendaki. Ini istimewa, jadi jangan lepaskan peluang yang sangat istimewa untuk kita amalkan ini. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kelebihan-kelebihan dia banyaklah. Wuduk ni boleh menggugurkan dosa-dosa seperti mana panggil amalan-amalan kebaikan lain juga yang menghapuskan dosa-dosa. Tapi dalam bab wuduk ni lebih utama sebab kita akan basuh banyak kali dalam sehari. Kita akan guna banyak kali dalam satu hari, jadi kita senantiasalah amalkan dia dengan cara yang terbaik. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bahagian yang kedua ni lepas bangun daripada tidur, lepas ambil wuduk, bangun daripada tidur, nak buat apa pula lepas pada tu? Jadi disebut sini bahagian yang kedua ni kita solat lah. So sunnah tu kita hari ni baca bangun tidur duduk, lepas bangun tidur duduk, lepas duduk gosok muka, gosok mata, lepas gosok mata alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Lepas tu bersugi. Kalau kita nak pergi masuk tandas, kita bersugi dekat tandas. Tu tak baca lagi masuk tangan kaki kiri ke, tak, keluar kaki kanan, ada sunnah dah situ. Tapi ni dia nak tebuk kita perkara umumnya, lepas daripada bangun tu ambil wuduk untuk bangun solat. Cara ambil wuduk kita dah jelaskan tadi yang sempurna. Maka kita jaga syariat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarlah sama dan sesuai dengan apa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Baik. Jadi untuk bangun sekat tu. Ambil wuduk, basuh tangan. Basuh tangan ni pula Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dah, dia kata kita tak tahu tangan kita gimana waktu kita tidur. Jadi sebab tu disunatkan basuh tangan 3 kali. Kita tak tahu tangan kita ni dia buat apa waktu dia tidur. Ini tangan muka kita tidur macam-macam. Nah, jadi ini antara sunnah dia. Lepas bangun ambil wuduk sebagaimana itu, lepas tu untuk the next sunnah ialah solat pula, solat malam. Jadi untuk bab solat malam ni kita huraikan pada pertemuan kita yang akan datanglah nanti insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya tegaskan, kita minta kepada Allah, kita ni mencintai sunnah dengan sebenar-benar. Mencintai sunnah ni bila kita dengar hak Nabi ni, kita usahakan untuk kita buat walaupun sekali. Kerana syarat cinta Nabi adalah mengikuti sunnahnya, bukan dengan orang kumpul dekat tempat lapang, stadium yang ramai, buat festival dan sebagainya. Itu salah satu daripada kita menzahirkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bukti yang sebenar-benar yang kita nak ialah apabila kita mencintai Nabi, kita mengamalkan sunnah dia. Inilah mana-mana orang akan cakap macam tu lah. Kalau betul kepada cinta Nabi, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau betul cinta kerana Allah sekalipun, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Itu perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang Allah Taala suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Jadi sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita doalah kepada Allah walaupun sikit, tapi ini sentiasa hari-hari. Banyak dah sunnah yang kita tinggalkan, andai kata kita sia-siakan waktu yang Allah Ta'ala berikan itu. Allahul musta'an. Baik, kita berhenti setakat itu dulu. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang lemah yang kurang adalah dari kekurangan saya, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati majlis kita dan memberikan kepada kita kefahaman dalam soal agama, dan menjadikan kita ni orang yang betul-betul berjuang untuk sunnah.
Orang dulu berjuang nak sebarkan Islam, kena pedang, kena apa. Kita ni kalau boleh kita tahu ni, forward message, buat poster, budak-budak lah, terutamanya anak-anak remaja. Tapi pastikan apa yang kita nak sebar tu kita semak dulu, kita selidik dulu, daripada pandangan Al-Quran, Sunnah, para ulama yang muktabar, ulama-ulama yang belajar, ya, maknanya mereka benar dari sudut manhaj mereka. So kita buatlah, mudah-mudahan anak-anak muda ni ambil ilmu daripada yang orang-orang ustaz-ustaz ngajar, sebarkan kepada masyarakat. Padahal ni konten kuliah ni konten, kita kita buat jadi konten. Orang tengok konten pun kita dapat, pahala pun kita dapat. Tujuannya nak memperkenalkan sunnah Nabi. Kita jadi duta-duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk menjadi benar-benar seperti yang kita harapkan, iaitu penyambung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah sekadar tu apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang daripada kekurangan saya, mohon Allah taala ampunkan dosa-dosa itu. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.